Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Menjelang perlawanan akhir Piala Asia 2023 malam ini, Ketua Jurulatih Qatar, Marquez Lopez, mengakui melihat Jordan sebagai musuh biarpun kedua-dua pasukan dianggap sebagai adik-beradik dalam keluarga besar Arab. Menurut Lopez, dalam perhubungan adik-beradik harus mempunyai persaingan untuk menjadi tiang terbaik. Namun, tidak boleh merendahkan kemampuan satu sama lain. Jordan di bawah bimbingan Hussein Amota telah menunjukkan kemajuan positif. Begitupun pasukan bimbingannya tidak mahu melepaskan peluang mencipta sejarah memenangi gelaran kedua berturut-turut di laman sendiri. Bueno, como sabéis, hay muy poco tiempo para preparar el partido, únicamente recuperar a los jugadores, porque son 2 días, ayer uno y hoy el segundo, y mañana hay partido. O sea, lo más importante es recuperar a los jugadores a nivel físico para poder volver a competir ante un rival difícil que ha merecido muchísimo llegar a la final. Lo respetamos mucho y bueno, será un partido interesante. Pada edisi 2019, Qatar mencipta sejarah merangkul gelaran pertama selepas menewaskan Jepun 3-1 pada final di Emirat Arab Bersatu UAE. Lain pula bagi Jordan. Pengendalinya, Hussein Amota, meramalkan pasukan itu bakal berdepan tugas berat menentang juara bertahan Qatar. Meskipun anak buahnya mencipta kejutan menyingkirkan 2 bekas juara iaitu Iraq dan Korea Selatan, Amota tidak sama sekali memperkecilkan kehebatan Qatar yang disifatkannya sebagai pasukan yang sukar ditewaskan. اللقب كان ممكن أن يكون يعني أول لقب يعني في تاريخ الكرة الأردنية، وبالتالي يعني بدون ضغط يعني وبدون يعني مسؤولية أكبر. يجب على اللاعبين وعلى المجموعة كلها أن تستمتع وأن تقدم يعني مستوى جيد إن شاء الله. Skuad The Chivalrous yang buat julung kali melangkah ke final cukup bermotivasi untuk mengecap kejuaraan sulung sebagai Raja Asia. Beralih ke Liga Malaysia, bintang muda bola sepak negara Noah Hamzah Lane sah menjadi rekrut terbaru Selangor FC secara pinjaman untuk mengharungi saingan musim baharu. Dengan menyarung jersey nombor 6, Lane menjadi pemain kelima yang dibawa masuk. The Red Giants mencapai kata putus bersama kelab dari Finland SJK Seinäjoki untuk meminjam Lane bagi tempoh setahun. Lane turut diberi pilihan untuk dibeli secara tetap seandainya pemain berjaya menarik perhatian pengendali pasukan Tan Cheng Ho. Cheng Ho menyifatkan Lane mengharungi pembangunan bakat muda yang cukup hebat di Finland. Dia dilengkapi keupayaan teknikal dan sifat serba boleh yang cukup berguna. Berdasarkan rekod pada 2022, Lane membantu skuad negara bawah 23 tahun layak ke pusingan akhir Piala Asia B23 di Qatar. Lebih cemerlang, Lane berjaya menambat hati Kim Pan Gon untuk bersama skuad senior pada aksi persahabatan antarabangsa menentang Turkmenistan tahun lalu. Kejohanan Liga Hoki Malaysia MHL 2024. TNB Thunderbolt berpesta gol mengatasi Young Elephants Pahang manakala pasukan KL City terpaksa akur tumpas di tangan ATM. Ikuti rangkumannya. TNB Thunderbolt mudah membelasah Young Elephants Pahang 8-1. Saingan yang berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil itu menyaksikan pemain TNB Thunderbolt Jang Jong Hyun menjaringkan hat-trick. 2 gol diraih Azrai Aizat dan Azril Misron, masing-masing minit ke-6 dan ke-8. Pahang hanya menjaringkan 1 gol pada suku pertama, hasil pukulan padang Tengku Nasrul Iqmal. Kemenangan bergaya TNB Thunderbolt dilengkapkan 3 lagi gol disumbangkan Syed Syafiq Syed Sholan, Firhan Ashari dan Syahril Sabah. Pasukan hoki Terengganu THT mencatat kemenangan sulung selepas berjaya menewaskan Liaoning 5-2. Pasukan hitam putih kendalian Muhammad Harfizi Baharom menampilkan aksi yang agak agresif sehingga tamat permainan. THT menjaringkan gol seawal minit pertama hasil pukulan padang Muhammad Akimullah sebelum lawan menyamakkan kedudukan selang 5 minit kemudian menerusi pukulan sudut penalti Dong Yang. Minit ke-14, pasukan Liaoning sekali lagi menjaringkan gol pukulan sudut penalti oleh Yang Peng.
Tindakan THT menukar strategi pertahanan membuahkan hasil apabila pasukan berjaya menambah 4 lagi gol untuk mengesahkan kemenangan mereka. Dalam satu lagi aksi, pasukan ATM mengatasi Kuala Lumpur City 3-1. ATM membuka jaringan seawal minit ke-5 melalui pukulan padang Muhammad Nazridin. ATM terus menambah duka KL City apabila Muhammad Syafiq Yaakob menambah jaringan minit ke-30. Memasuki suku terakhir, Syafiq Syamim Huzaini berjaya mengurangkan defisit gol KL City dengan jaringan minit 48. 2 minit berselang, ATM mengesahkan kemenangan dengan jaringan saat akhir, disempurnakan Afif Azfar. Sementara itu, pengendali THT Muhammad Harfizi Baharom mengakui pertembungan dengan Liao Ning agak sukar pada suku pertama. Namun, ia berjaya diatasi dengan rombak corak pertahanan. Kita cuba adaptasi untuk corak bertahan yang lain, maknanya struktur kita ubah sedikit untuk first quarter tu. Sebab berdasarkan daripada footage yang kita dapat untuk pasukan Cina ni, kita cuba ubah sedikit dan benda tu agak tak jadi elok lah untuk kuarter pertama tu. Beliau juga optimis anak buahnya bersedia sepenuhnya untuk mengharungi cabaran pasukan TNB Thunderbolt yang dijadual esok. Sekian Stadium RTM Adan, berita perdana dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Otto Othman, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.